난 부를 거야. 아마 날 부를 거야. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, ini kita akan revise tentang topik ubahan. Okay, so ini adalah latihan yang cikgu dah bagi hari tu, dan kita discuss untuk soalan 2 dahulu ya. Untuk soalan ni kita tengok diberi bahawa H berubah secara langsung dengan W kuasa 2. Okay, so kita directly terus tulis ya, supaya kita tak lupa. H berubah secara langsung dengan W kuasa 2. So that means W kuasa 2 ni dia akan berada kat atas. Okay, diberi sebelum kita refer pada yang ni, kita terus tulis H sama dengan K W kuasa 2. Dan barulah kita akan ganti apa H yang diberi. So H yang diberi adalah 16 dan W yang diberi adalah 2. Jadi kita ganti dekat sini dalam persamaan ni, sebab later on kita akan ganti nilai K dan dapat persamaan yang lengkap. Jadi H16 sama dengan K, kita tak tahu. So W 2 mesti buat kurungan bila kita buat penggantian nilai. So bila dah buat penggantian nilai, ada kurungan dekat sini. Jadi kita boleh directly guna calculator. So 16 alpha sama dengan K tu kita ganti dengan X, alpha X. Lepas tu kita buat kurungan 2 kuasa 2. Buat exactly macam apa yang ditulis dekat sini. Jadi jawapan kamu untuk K adalah 4. Jangan salah tulis tau. Sebab dekat sini kita ganti K ini dengan X. Okay, jadi maksudnya jawapan still K. K sama dengan 4. Okay, soalan dia tak suruh tinggal sampai K tau. Jadi kita wajib masuk nilai K ni dalam sini, sebab kita akan dapatkan satu persamaan yang lengkap. Okay, so apa persamaan lengkap kamu tu? Jadi H sama dengan 4W kuasa 2. Dan baru kita boleh selesaikan yang seterusnya. Dia suruh cari nilai H apabila W sama dengan 3. So kita akan ganti W sama dengan 3 dekat sini dan cari apa nilai H. Okay, ini 3. Jadi daripada sini kita akan buat H kita nak cari 4 still ada, sebab ini adalah persamaan yang lengkap ya. Jadi persamaan yang lengkap kita kena, okey, ini adalah persamaan yang lengkap ya. Jadi kita kena guna persamaan lengkap untuk dapatkan jawapan. Jadi 4, lepas tu W kita ganti dengan 3 kuasa 2. So kita terus saja guna kalkulator. Kalau boleh ingat sifir, bagus lagi. Dalam sini dalam 4 darab 9. So 4 darab 9 adalah 36. So this is the answer. Okey, itu untuk soalan 2. Dan kita tengok soalan 3. Diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan set X. Jadi kita terus buat. Kita dah nampak macam ni, kita boleh terus buat. So dia sampai sini saja. Dia bukan gabungan, dia bukan songsang, dia adalah berubah secara langsung. So that means kita terus tulis Y, ni simbol, secara langsung dengan set X. Okay, then baru kita buat Y sama dengan K. Mesti ya, bila dah dapat ubahan dalam bentuk simbol, kita terus tukar dalam bentuk persamaan supaya kita boleh dapat satu persamaan untuk kita ganti nilai nanti. Okay, first memang dia akan bagi nilai tau. Okay, jadi maksudnya kita akan ganti nilai 4 dan X9 ni dalam persamaan ni. Dekat mana? Y sama dengan 4 tadi. Kita label dulu lah supaya kita tak lupa. Dia X sama dengan 9. Jadi daripada sini kita ganti 4 sama dengan K Z 9. Okay, mesti buat exactly macam apa yang kita dah tukar dalam bentuk persamaan tadi. So kita terus tekan 4 alpha sama dengan K, kita ganti dengan X. Lepas tu kita tekan set 9. Dan kita akan dapat X sama dengan 4/3. Bukan X ya, ingat balik, this one is K. So K equals to 4/3. Jangan lupa kita mesti ganti dalam persamaan ini. Jadi persamaan yang lengkap adalah Y sama dengan K ganti dengan 4/3. So 4/3 set X. Okey, dah dapat ni. Barulah kita boleh selesaikan persamaan. Okey, so sebenarnya kita dah selesaikan ungkapkan Y dalam sebutan X tau. Soalan A. Jadi ini boleh kita label sebagai soalan A lah. So, mesti kita akan cari benda ni dulu, yang mana kita mesti dapatkan satu persamaan yang persamaan yang lengkap ya, dengan ada nilai K. Okey, so A dah settle. Kita buat soalan B. B dia suruh cari nilai Y apabila X sama dengan 36. So kita akan ganti Y dia suruh cari dan nilai X dia bagi. Nilai X adalah 36. Just ganti saja dalam persamaan lengkap ni tadi. Jadi Y sama dengan 4/3 set X kita ganti dengan 36. Mesti buat exactly the same dengan persamaan ni. Dan you boleh buat guna kalkulator saja. 4/3. Lepas tu kita letak saja set 36. Okay, dia directly akan bagi jawapan. Jadi jawapan untuk Y kamu adalah sama dengan 8. Senang kan? Jadi kalau nak bagi markah, kalau kita tengok dekat sini dekat mana markah,
markah biasanya bila kita ganti nilai satu markah, since dekat sini ada 3 markah, jadi maksudnya ganti nilai dapat markah, nilai K dapat markah, persamaan lengkap dapat markah. So 3 markah. Lepas tu soalan B dia nak 1 markah saja, jadi maksudnya nak ganti nilai dan terus dapat jawapan, you akan dapat 1 markah. So 4 markah dekat situ. Boleh Okey, soalan 4. Kalau laju kamu boleh slowkan video cikgu ni. Okey, kita tengok soalan 4. Soalan 4 dia bagi isi padu V. Ini adalah aplikasi. Kalau yang tadi ni dia direct lah. Okay, kalau untuk soalan ni dia aplikasi sebab dia mention tentang isi padu lah, tentang belon lah, sfera lah kan. Okey, jadi kita kena tahu apa maksud simbol tu. So sekarang dia bagi isi padu adalah V. Okey, isi padu adalah V. Bagi sebiji belon berbentuk sfera, isi padu ni adalah bentuk sfera. Ingat isi padu ni adalah bentuk sfera. Berubah secara langsung. Okey, ini dia punya hints. Berubah secara langsung. That means V tadi berubah secara langsung dengan siapa? Okey, dengan kuasa 3. Kalau kuasa 3 maksudnya kuasa 3 lah. Jarinya. So that means J kuasa 3. Okey, boleh Jadi bila dah dapat macam ni, kita terus tukar pergi bentuk persamaan. V sama dengan K J kuasa 3. Dapat dah. Dan barulah kita ganti dengan nilai yang diberi dalam soalan. Dia kata diberi bahawa V 288 pi. So kita ganti V ni sebagai 288 pi. Jangan salah-salah salin tau. Mesti betul. Kalau salah salin sikit saja, satu nombor saja pun, dia akan dapat jawapan salah. Okey, tengok betul-betul nombor tu dan ganti di tempat yang betul. Okey. Cik, dekat sini dibagi 6. Okey, jadi tanggungjawab kita adalah nak cari nilai K. Mesti dapat nilai K dan masuk balik dalam persamaan ni nanti. Okey, jadi kita ganti 288 pi sama dengan K. J tadi adalah 6. Ingat kalau nak ganti nilai mesti buat kurungan tau. So J 6 kuasa 3. Tekan saja kalkulator. Kalau dia tak bagi pi, jadi kita boleh guna sama ada 22/7 ataupun kita boleh guna pi daripada kalkulator. Ni pi daripada kalkulator. Tekan saja nanti. Okey, soalan kalau kita tengok dekat sini dia kata okey, diberi ini pi juga. Lepas tu hitung isi padu apabila jarinya adalah 9 cm. Nyatakan jawapan anda dalam sebutan pi. Okey, so soalan dia kata nyatakan jawapan anda dalam sebutan pi. Jadi kita tak perlu tukar pergi 22/7, kita just guna pi saja. Jadi macam kita nak selesaikan yang ni, kita tekan kalkulator. 288 pi dekat sini warna kuning, jadi kita kena tekan shift pi. Okey, alpha sama dengan, lepas tu kurungan 6 kuasa 3. Shift kuasa 3. Okey, oops, apa? Kita lupa tekan X. Okay, X, jadi kita kena tekan alpha X dekat sini. Kalau tak false ni jawapan. Okey, kita ganti K dengan X kan. Jadi ini adalah jawapan X ataupun jawapan nilai K. Jadi dekat sini K kamu adalah 4/3 pi. Kita ganti masuk dalam persamaan yang kita tukar tadi ni. Jadi dapatkan persamaan persamaan yang lengkap lah. Jadi B sama dengan K ni kita ganti dengan 4/3 pi. Ini nilai K 4/3 pi dan J kuasa 3 kita just tulis saja. So kita akan guna rumus ataupun persamaan yang ni untuk selesaikan soalan yang berikutnya, yang seterusnya. Okay, soalan dekat sini dia kata ini kita dah guna dah. Okay, sorry. Kita dah guna J6 V 288 pi. Okay, dekat sini kita guna tadi untuk cari nilai K. Sekarang dia suruh hitung isi padu belon. Jadi maksudnya yang mana satu isi padu? Isi padu adalah V. Jadi kita akan cari V yang hitung isi padu belon apabila jejari adalah 9. So jejari adalah 9. Apa lagi? Kita terus tukar sajalah. Okay, so kita tukar yang ni saja, jejari saja V kita nak cari. Jadi 4/3 pi ni tetap ada. J kita ganti dengan 9 kuasa 3. Ingat kalau ganti nilai mesti buat kurungan supaya kita tak silap. Okey, kita tekan je kalkulator. Since jawapan dia nak dalam sebutan pi, kita abaikan pi, kita tulis saja pi dekat sini. Kita ambil nombor sajalah untuk selesaikan. So 4/3 buat kurungan 9 kuasa 3. Okey, cek betul-betul 4/3 betul. Darab 9 kuasa 3 betul. Okey, 972 pi. So this is your final answer. Boleh, ini dalam sebutan pi. Jadi kalau kita nak kira soalan ni ada 4 markah. Markah pertama mesti penggantian nilai untuk mencari nilai K. Dapat nilai K betul. Lepas tu masuk dalam persamaan yang lengkap. Okey, nilai K dah berubah dekat sini. Ini 2 markah dah. Okey, untuk cari hitung bila you ganti nilai J sama dengan 9, dapat 1 markah dan dapat jawapan akhir 1 markah. So 4 markah. Dia biasa macam tu lah. Okey, boleh kan so far? Alright. So kita tengok soalan nombor 5. Nombor 5. Soalan dekat sini dia cerita
pendapatan RMP. Okey, jangan salah yang dekat sini RMP ni RM ya. RM ringgit Malaysia P. Okey, P itu adalah pendapatan. Kena tahulah yang mana satu unit. Kadang-kadang sentimeter persegi lah. Jadi jangan ambil sentimeter persegi tu sebagai simbolnya, tapi itu adalah sebenarnya unit. So kena alert dengan unit. So dekat sini pendapatan RMP. Jadi kita akan ambil P sajalah. Sebuah buku, pendapatan adalah RMB. Sebuah penerbit buku berubah secara langsung. Ambil dia punya hints ni. Berubah secara langsung. Kita guna simbol berubah secara langsung dengan siapa? Dengan perbelanjaan pengiklanan, RMQ. So Q lah. Boleh P berubah secara langsung dengan Q. P adalah pendapatan, Q adalah perbelanjaan pengiklanan. Ingat tu. Soalan. Bukan soalan, ini yang diberi. Apabila pengurus jualan membelanjakan 3,000 setiap suku tahunan. Okey, suku tahunan tahu kan? Suku tahunan tu maksudnya daripada 12 bulan, kita ambil suku 3 bulan lah. Okey, 1/4 daripada 12 bulan tu. Suku maksudnya. Okey. Jadi, apabila pengurus jualan membelanjakan 3,000 setiap suku tahunan. Suku tahunan. Macam ni lah. Ini suku tahunan. Suku dipanggil. Okay, kalau ikut jam, ini adalah 15 minit kan. Satu suku kita panggil 15 sebenarnya. Okay. So, pengurus membelanjakan 3,000 setiap suku tahunan untuk pengiklanan. Okay, dia bagi untuk iklan 3,000 setiap suku tahunan. Dan pendapatan penerbit itu ialah 120,000. So, untuk suku ni pendapatannya 120,000. Okey, ini nilai sebenarnya yang diberi. Jadi maksudnya dengan nilai ni kita kena cari nilai K. So macam biasa, bila kita dah dapat perubahan dalam bentuk simbol, kita just tukar menjadi sama dengan KQ. Ganti nilai ni. Iklan tadi siapa? Iklan tadi adalah perbelanjaan pengiklanan. Okey, iklan adalah 3,000. Okey, iklan adalah Q. Q adalah 3,000. Okey, lepas tu pendapatan P. P adalah 120,000. Jadi kita just ganti nilai K dan 3,000. So kita kena cari nilai K dahulu. That means kalau macam ni senang sangat ni, bawa pisau dia akan jadi bahagilah. So sini darabkan. Jadi 120,000 kena bahagi dengan 3,000. Okay, so you akan dapat K sama dengan 40. Dan make sure mesti masuk dalam persamaan ini balik. Ya, kita nak persamaan yang lengkap. So P sebenarnya sama dengan 40Q. Okey, dah dapat P sama dengan 40Q. Kita teruskan baca soalan. So dekat sini dikata jika pengurus jualan meningkatkan perbelanjaan pengiklanan itu kepada 5,000 bagi setiap suku tahunan. Kalau meningkat 5,000 maksudnya dia bertambah lah kan. Asalnya tadi perbelanjaan pengiklanan tu 3,000. Yang asal 3,000. Lepas tu dia tingkat 5,000. Tambah 5,000 lagi. Lepas tu dia suruh cari berapakah. Okay, bagi setiap suku tahunan tu hitung pendapatan bagi setiap suku tahunan. Pendapatan. Jadi berapa pendapatan? Okey. Jadi iklan sekarang dia dah bertambah. Dia dah bertambah 8,000. Jadi kita kena ganti iklan tadi Q kan. Okey, pendapatan tadi P kan. Okey, ini P, ini Q. So, dia suruh cari P dan kita just ganti nilai Q. Q adalah 8,000, betul? 3,000 tambah 5,000. Kita nak cari suku tahunan saja kan. So 40 kena darab dengan 8,000. So dia akan dapat pendapatan sebanyak 320,000. Dekat sini kita kena letak RM sebenarnya lah. Okay, tak letak pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting kalau letak RM mesti letak point 00 dekat belakang tu, sebab kita tak tahu berapa sen dia dapat. Boleh? Okey. So itu untuk soalan 5. Dia nampak macam susah kan, tapi bila dah ganti nilai, kita boleh faham kaedah yang asal ni, simbol sama dengan ganti nilai dapat K, dapat persamaan. Ini persamaan tadi yang kita guna untuk selesaikan masalah. Lepas tu kita ganti lagi dengan ni, insya-Allah kamu boleh dapat markah dengan penuh. Jadi dekat mana markah ni? So dekat sini dia bagi 4 markah kan. Jadi markah 4 tu apabila ganti nilai, dapat nilai K, dapat persamaan, lepas tu hitung dengan menggantikan nilai yang ditambah tadi dan dapat jawapan. So dapat 4 markah. Okey, senang kan? Itulah. Okey, tak susah ni. Okey, cuba kita tengok soalan nombor 6. Tengok dekat sini bayaran RMB juga. Jadi kita akan ambil B saja. Okey, B tulis
Sebuah kereta sewa, ini adalah B adalah bayaran, ingat ya, B adalah bayaran. Sebuah kereta sewa berubah secara langsung. Okey, kita terus tukar dalam bentuk simbol dengan jarak. Okey, jarak adalah S, ingat S adalah jarak dalam kilometer. Jangan ambil SKM tau. Nanti salah pula. Apa nilai K, apa nilai M kamu tak tahu. Okey, so hati-hati. Perjalanan yang dilalui. Ini jarak perjalanan yang dilalui adalah S. So, bila kamu dah tahu bentuk ni, terus tukar pergi bentuk persamaan. B sama dengan KS. Ya, jika jarak perjalanan adalah 200. Okey, jarak perjalanan tadi adalah S. So, 200 ini adalah S. Kita ganti. S adalah 200. Lepas tu bayaran 250. Bayaran B. So, B adalah 250. Cari bayaran jika jarak bayaran adalah B. So, kita kena cari nilai B lah nanti kan. Jika jarak perjalanan adalah 96 km. Jangan ganti terus dengan yang soalan ni tau. Soalan ni kita akan ganti kemudian. Kita mesti cari nilai K dahulu. Macam biasa. So, ganti 250 sebagai B. K, S adalah 200. So, kalau dia macam ni senang lah. Darab bawah 11 jadi bagi. Jadi 250 bagi dengan 200, you akan dapat 5/4. So, K 5/4. Okay, dapat nilai K, jangan stop dulu. Mesti masuk dalam persamaan. So, kita mesti dapatkan persamaan dulu. Jadi, B sama dengan K tadi adalah 5/4 S. Okay, dapat dah persamaan. Bila dah dapat persamaan, baru boleh selesaikan. Okay, sekarang dia bagi cari bayaran jika jarak perjalanan dah 96. Cari bayaran B lah. Okay, B berapa apabila S sama dengan 96. Directly saja ganti 5/4 kurungan 96. Ingat ganti nilai mesti kurungan. Okay, 5/4. Type saja kena kalkulator, jangan susah-susah. 96. Jangan salah type sudah. Okay, jangan salah type 69. Memang salah lah. Okay, so jawapan kamu adalah bayarannya 120 ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia. Boleh kita tulis 110 ataupun RM 120.00. Okay, so far so good. Next, last but not least. Okay, ini adalah soalan aplikasi juga. Okay, so laju dekat sini, laju V meter per saat. Okay, jangan ambil MS kuasa negatif 1 ni sebagai simbol. Jadi kita akan ambil nilai V saja sebagai laju. Tulis V. Okay, satu zarah berubah secara langsung simbol dengan punca kuasa 2. Okay, punca kuasa 2 macam ni. Okay, dengan tenaga kinetik. Tenaga kinetik adalah T. T saja tahu, jangan T joule. Okay, T. Terus tukar pergi sama dengan K seti. Boleh. Okey, lepas tu kita tengok apa dia nilai yang dia bagi. Apabila laju zarah itu ialah 5 meter per saat. Laju zarah itu adalah 5 meter per saat. Laju zarah tadi adalah V. So, kita ganti V itu adalah 5 sebab meter per saat kan. Tenaga kinetik adalah 100 joule. Tenaga kinetik tadi adalah T. So, T adalah 100. Macam biasa, ganti saja 5 sama dengan K set 100. Jangan lupa tulis betul-betul macam persamaan tu. Tekan saja kalkulator. Ya, senang. 5 alpha sama dengan alpha X. Ganti K dengan X set 100. Okay, dan you akan dapat X sama dengan 1/2. Jangan tulis X. Ini mesti tulis K. 1/2 boleh, 0.5 pun boleh, tak ada masalah. Okay, kalau 1/2 kita ganti masuk dalam persamaan ni, dia akan jadi apa? V sama dengan 1/2 seti. Boleh tak kita tulis macam ni? Seti saja per 2. Boleh, tak ada masalah. Ataupun nak tukar pergi 0.5 pun tak ada masalah. Atau 0.5 seti. Tak ada masalah sebab dia benda yang sama. Kita just letak K ini sebagai 0.5 ataupun K ini sebagai 1/2. Boleh Okay, semua ni bentuk ni boleh diterima. Okay. So, untuk ini sebenarnya dah kita ungkapkan V dalam sebutan T. Dah V dalam sebutan T. Bukan V dalam sebutan KT. Kalau V dalam sebutan KT macam ni. Tapi dia nak V dalam sebutan T, maksudnya V K tu mesti ada nilai dan T. Dia nak V dan T saja. Okay, so inilah ni. 1 atau 2 atau 3. 3 bentuk ni. Okay, so ada markah dekat situ. Dekat mana markah tu? Okay, markah tu mesti dalam penggantian nilai dan dalam bentuk persamaan. Okay, ada markah dekat situ Okay, soalan B. Soalan B macam tak lengkap ya. Cikgu buat. Cikgu auto state tak banyak. Tak ke muka surat sebelah. Jadi kita hanya selesai sampai soalan 1 saja. Okay, so soalan B. Ni soalan A. Label memang soalan B. Dia suruh hitung laju zarah. Laju zarah adalah V. So, kita akan cari V. Sekejap, kita highlight dulu. Ini persamaan. Sekarang kita kena cari nilai laju zarah.
So V adalah Juzara apabila tenaga kinetiknya adalah 64. So T adalah 64. Jadi maksudnya kita ganti saja masuk dalam persamaan yang ni. V sama dengan 1/2, T tadi adalah 64. Ganti saja, tekan saja kalkulator, yang akan dapat. Okay, 1/2. Kalau cikgu lebih prefer this one, dia senang. Okay, sebab apa dia senang? Dia 0.5, tak ada lebih-lebih. Jadi 0.5 saja, tetap. Kalau dia lebih-lebih sampai habis kalkulator ni, nombor tu, tak bolehlah buat 0.5 something tu. Okay, kita kena ambil pecahan juga. Okay, so 1/2 set 64. Jadi jawapannya adalah 4. Very easy, right? Kan? So far so good? Dekat sini cikgu tak pasti, mungkin dia punya markah 1 ataupun 2. Okay, kita anggap dia sebagai satu markah lah, ganti nilai dan dapat jawapan 4. Okay, sebab sangat senang dia punya langkah kerja. Okay, cikgu harap kamu semua faham dan try balik soalan-soalan kibat. Dia sangat mudah sebenarnya, cuma kita kena faham apa dia punya pergerakan cerita tu. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.